Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashimah Syafi'i, nombor matrik 260986. Kami dari Kumpulan Bunga ingin membentangkan tugasan pembangunan organisasi, di mana organisasi yang kami pilih adalah Majlis Daerah SIK. Kita tengok latar belakang Majlis Daerah SIK. Majlis Daerah SIK ditubuhkan pada Ogos 1975, diketuai oleh Yang di-Pertua ataupun pegawai daerah dan dibantu oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah Kanan, dan Majlis Daerah SIK pula diketuai oleh Setiausaha selaku Ketua Pegawai Maklumat CIO. Okey, jabatan-jabatan yang terdapat dalam Majlis Daerah SIK adalah Jabatan Pengurusan dan Harta, Jabatan Perbendaraan, Jabatan Pengurusan, Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landscape, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Maklumat, Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Undang-Undang, Jabatan Penguatkuasaan, dan unit OAC. Kita pergi kepada diagnosis pula. Diagnosis seperti yang kita tahu, dalam setiap organisasi pasti adanya masalah, tapi kita tak bolehlah simply untuk menghukum seseorang itu melakukan kesalahan. Jadi kita kenal pasti melalui diagnosis ini. Dalam diagnosis ini terdapat beberapa peringkat, antaranya adalah peringkat organisasi, peringkat kumpulan dan peringkat individu. Masing-masing memain peranan macam mana nak identify masalah tu sendiri ataupun nak tangani masalah yang terjadi dalam organisasi. Okey. Tujuan diagnosis terbahagi kepada 4, iaitu yang pertamanya membuat penilaian berdasarkan situasi. Contohnya macam kita dah tahu dalam organisasi tu ada masalah, kita tak boleh nak dengan mudahnya menghukum seseorang. Malah kita perlulah menilai ataupun mengkaji terlebih dahulu masalah itu, macam mana dia berlaku, macam mana dia punca dan kenapa dia jadi. Okey, kemudian kita memberi dan menerima maklumat. Macam dia samalah macam poin nombor 1, kesinambungan daripada poin nombor 1 tadi. Lepas kita nilai berdasarkan situasi, kita kena tengok pula pada maklum balas pihak kepada pihak sama ada staff ataupun customer yang berurusan, barulah kita dapat tahu masalah dan punca yang berlaku, serta meminta orang yang berkaitan seperti staff ataupun customer untuk bagi feedback balik, masalah dari mana yang timbul dan siapa yang puncanya. Jadi okey, Selepas kita memberi dan menerima maklum balas, kita rancang pula. Sebagai contoh, selepas dapat maklum balas, kita rancang pula macam mana nak tambah baiklah, ataupun nak buat perubahan terhadap masalah yang berlaku tadi. Dan poin yang terakhir adalah kawal dan pantau. Selepas kita dah buat perubahan, rancang perubahan, lepas tu kita kena pantau balik apa yang kita buat perubahan tu adakah berkesan ataupun sebaliknya. Itulah adalah tujuan-tujuan diagnosis dijalankan dalam organisasi. Okey, diagnosis terdapat beberapa peringkat, antaranya adalah peringkat organisasi, peringkat kumpulan dan peringkat individu. Dalam peringkat organisasi, apa yang pertama adalah output. Output ni kita melihat secara menyeluruh dalam organisasi tu macam mana diagnosis dilakukan secara berkesan dan cekap. Okey, kedua adalah input. Membolehkan organisasi untuk beroperasi
dengan elemen yang tidak boleh diubah oleh organisasi. Makna kata seperti yang kita tahu, organisasi, akta, undang-undang kita memang tak boleh ubah lah, tapi kita boleh buat penambahbaikan dalam organisasi tersebut. Dan ketiga adalah komponen reka bentuk yang terdiri daripada strategi, sistem sumber manusia, struktur, teknologi dan budaya. Kemudian kita pergi kepada diagnosis secara di peringkat kumpulan. Sama juga macam diagnosis organisasi, adanya output. Output ni kita melihat dalam kumpulan lah, macam mana sesebuah kumpulan tu dapat menyelesaikan masalah melalui kerjasama antara satu sama lain. Skop dia lebih rendah, lebih kecil berbanding organisasi. Kedua, input. Faktor penentu seperti perkara di luar organisasi boleh menyumbang kepada pencapaian organisasi. Dan ketiga, komponen reka bentuk adalah matlamat yang jelas, struktur tugasan, komposisi kumpulan, fungsi kumpulan dan norma kumpulan. Peringkat yang terakhir adalah peringkat individu, di mana output ni kita lebih melihat kepada prestasi yang ditunjukkan setiap kaki tangan yang berada dalam organisasi itu untuk melaksanakan perubahan dalam organisasi. Okey, kedua adalah input, faktor luaran individu yang boleh menentukan keberkesanan output itu tadi. Dan yang ketiga adalah komponen reka bentuk, seperti kemahiran, identiti kerja, signifikan kerja, maklum balas kepada pencapaian dan autonomi. Okey, kemudian kita tengok analisis data. Data yang terkumpul akan dilakukan analisis dah dalam organisasi. Okey, data yang dilakukan adalah menggunakan kaedah kuantitatif, di mana borang soal selidik akan diedarkan kepada staf-staf dalaman organisasi majlis rasik. Kaedah ini adalah lebih convenient lah, ataupun lebih mudah dilakukan berbanding temu bual. Di mana borang soal selidik akan diedarkan dan maklumat data-data daripada borang soal selidik tu kita dapat kumpul, dan hasil soal selidik tu membolehkan proses analisis data dapat dijalankan. Dan data yang telah kita proses, kita dapat membentuk dalam carta, jadual, penomboran yang boleh membantu menghasilkan kajian yang lebih tepat dan cepatlah dalam organisasi. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan penerangan. Assalamualaikum, saya Aisyah binti Muhammad Azmi, 260562. Saya akan teruskan pembentangan dari grup saya melalui aspek transformasi. Melalui aspek transformasi, terdapat 6 perkara yang saya akan terangkan. Yang pertama adalah bersedia untuk berubah. Yang kedua adalah kebolehan melakukan perubahan. Yang ketiga adalah budaya. Bersedia untuk berubah adalah sebuah organisasi tersebut perlu melaksanakan satu intervensi pada peringkat awal. Jadi mengikut daripada perkara tersebut, mereka akan lebih mengetahui untuk hala tuju yang akan datang. Dan yang kedua adalah kebolehan melakukan perubahan. Bagaimana kebolehan melakukan perubahan tersebut dapat dilakukan dalam sesebuah organisasi dengan melalui rangsangan kepada perubahan melalui pemimpin ataupun ketua yang berada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah budaya. Intervensi yang mendatangkan kesan optimum perlu disesuaikan dalam sesuatu budaya yang dibawa dalam organisasi tersebut. Aspek transformasi yang keempat adalah kebolehan ejen perubahan. Kebolehan ejen perubahan ni adalah melalui proses perubahan yang bakal dilakukan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan perubahan yang berada dalam organisasi tersebut melalui permainan utama, melalui proses perubahan yang dibuat dalam organisasi tersebut. Yang kelima adalah isu yang berlaku dalam organisasi. Isu yang berlaku dalam organisasi tersebut memerlukan penyelarasan yang teliti mengikut intervensi, dan intervensi yang dirancang perlulah
disebatikan supaya isu tersebut boleh ditangani oleh organisasi berkenaan. Dan yang terakhir adalah tahap-tahap organisasi. Tahap organisasi melalui intervensi perlu diberikan fokus yang lebih pada suatu operasi organisasi tersebut, dan tahapnya terdiri pada 3 bahagian: bahagian rendah, peringkat sederhana dan peringkat atasan. Jadi melalui 3 peringkat tersebut, sebuah organisasi dapat mengatasi sesuatu perkara dalam organisasi tersebut. Saya akan teruskan dengan intervensi perubahan persidangan. Terdapat 7 langkah yang saya akan terangkan. Yang pertama, langkah pertama adalah pembentukan jawatankuasa dan pelaksanaan. Jawatankuasa dan pelaksanaan sangat penting untuk kita tubuhkan bagi melalui gambaran awal tentang masalah dalam organisasi. Yang kedua adalah melakukan persidangan. Melakukan persidangan ni perlu mengetahui lokasi dan tempoh persidangan. Biasanya tempoh persidangan melebihi 1 hari. Dan yang ketiga adalah perbincangan secara berkumpulan. Perbincangan secara kumpulan ni adalah sangat penting untuk kita mendapat pendapat orang lain dan kita membincangkan kejayaan 5 tahun lepas dalam organisasi, kegagalan 5 tahun lepas dalam organisasi, dan keinginan pada masa depan, maksudnya apa pencapaian yang organisasi ingin dapatkan. Dan yang keempat adalah perbincangan dalam kumpulan besar. Jadi perbincangan dalam kumpulan besar ni sangat penting untuk kita dapatkan dan mengumpulkan segala maklumat dalam semua organisasi tersebut. Langkah kelima adalah perbincangan kedua kumpulan kecil. Perbincangan dua kecil ni tidak sama dengan perbincangan sebelumnya, sebab ia adalah hasil senarai panjang yang diperoleh daripada kumpulan kecil yang telah dibuat, dan perbincangan yang dibuat akan dipendekkan dan dikecilkan untuk mengenal pasti apa yang perlu dibuat perubahan dalam organisasi tersebut. Yang keenam adalah mengenal pasti keutamaan. Mengenal pasti keutamaan ini sangat penting dan akan memberi satu sesi soal jawab dan pertanyaan dan perbincangan, kerana pada ketika itu kita dapat mengenal pasti perkara yang lebih penting untuk kita atasi dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, langkah ketujuh adalah melaksanakan tindakan. Jadi setelah kita buat segala langkah, 6 langkah yang saya sertakan tadi, kita bersedia untuk melakukan tindakan bagi sebaik sahaja persidangan tersebut tamat dan kita boleh melakukan tindakan yang telah dibincangkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Teruskan dengan halangan kepada perubahan. Okey, halangan pertama adalah halangan daripada individu. Yang pertama adalah tabiat. Seseorang individu yang mempunyai tabiat di atas keselesaan pekerjaan yang dilakukan selama ini akan berasa risau sekiranya organisasi melakukan perubahan baru. Yang kedua adalah keselamatan. Individu yang memerlukan jaminan keselamatan adalah datang daripada golongan yang berkemungkinan besar akan menentang perubahan yang bakal dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Individu mungkin akan menentang perubahan ini. Contohnya apabila perubahan tersebut dilakukan kepada penilaian prestasi yang lebih ketat. Mungkin individu tersebut penilaian prestasi yang dinilai tidak mencapai tahap yang memuaskan, dan itu akan menjejaskan gaji yang bakal diperolehi oleh mereka. Okey, yang ketiga adalah ketakutan kepada perkara yang tidak diketahui. Ketakutan ni selalu dirasai oleh pekerja bawahan sekiranya berlaku perubahan. Contohnya, mereka terpaksa mempelajari sesuatu yang baru dan mereka akan rasa takut sekiranya mereka tidak boleh seiring dengan perubahan tersebut. Okey, halangan kedua pula adalah halangan daripada organisasi. Yang pertama adalah inersia struktur. Inersia struktur menjadi penghalang pada organisasi untuk mengekalkan kestabilan semasa organisasi melalui proses perubahan. Yang kedua adalah inersia struktur. Inersia struktur ni pekerja akan merasakan bahawa perubahan tersebut akan mendatangkan kebaikan kepada prestasi kerja, tetapi akan merasa tersepit di antara ahli kumpulan yang lain yang menolak perubahan tersebut. Yang ketiga adalah perubahan yang dilakukan dengan terhad. Contohnya apabila jabatan di dalam organisasi adalah saling bergantungan antara satu sama lain, mereka memerlukan perubahan dilaksanakan di semua bahagian jabatan. Yang keempat pula adalah ancaman kepada kepakaran.
Ancaman ini akan membuatkan pekerja yang mahir dalam bidang tertentu akan berasa terancam kerana perubahan tersebut membawa sesuatu yang baru di luar bidang kuasa mereka. Okey, seterusnya adalah tindakan untuk mengatasi halangan perubahan. Yang pertama adalah keberkesanan komunikasi. Selalunya, individu yang menentang kepada perubahan, mereka tidak mempunyai maklumat yang mencukupi dan tidak memahami dengan jelas perubahan tersebut. Oleh itu, komunikasi adalah sangat penting dan saluran untuk berkomunikasi perlu dipilih supaya pekerja dapat mengetahui perubahan tersebut daripada awal hinggalah ke akhirnya, dan mereka akan menerima perubahan tersebut jika mereka sudah mengetahui dan jelas terhadap perubahan tersebut. Yang kedua adalah penglibatan. Okey, penglibatan pekerja secara langsung dalam membuat perancangan perubahan membolehkan mereka membawa idea dan pendapat mereka untuk berkongsi untuk membuat perancangan perubahan. Yang ketiga adalah perundingan. Okey, teknik perundingan ni selalunya digunakan oleh ejen perubahan untuk menangani tentangan yang datang daripada kuasa yang besar. Perundingan ini dia akan menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai tukaran untuk pihak yang berkuasa besar ni menerima perubahan tersebut. Okey, yang terakhir adalah paksaan. Paksaan yang dilakukan melalui kuasa yang dimiliki adalah langkah terakhir yang akan dilakukan oleh pihak pengurusan sekiranya masih ada pekerja yang degil dan masih menentang kepada perubahan.